Cubaan satu, cubaan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia keagungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan berkat limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam Masjid Al-Hana yang serba indah ini bagi menjayakan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan daripada tokoh ilmuwan yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu yang berbahagia Datuk Badli Shah Alauddin, untuk menyampaikan ceramah sempena program bicara ilmu sambutan Ma'al Hijrah yang bertajuk Nak Stay atau Hijrah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia Datuk. Falyatafaddal mashkura. Kita beri untuk azan. Tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha bicara majlis. Yang saya hormati rakan-rakan dari Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, seterusnya para pegawai ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Hana,
tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk bersempena dengan mengenang peristiwa hijrah. Tajuk yang agak moden yang diminta oleh pihak LADA untuk kita bincangkan, iaitu hijrah, nak stay ataupun hijrah. Ini bahasa rojak lah, orang putih campur Melayu. Nak stay ataupun hijrah. Stay kalau eja Jawi dia bunyi sate ya, nak sate ataupun hijrah. Tu jangan campur aduk. Nak stay, nak sate ataupun hijrah. Pertama, barang perlu kita ingat, hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Itu fakta. Hijrah tak ada kena-mengena dengan sambutan pada bulan Muharram. Sebenarnya bulan Nabi berhijrah adalah bulan Safar, atau lebih tepat lagi pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi perjalanan 25 hari dan Nabi tiba di Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Lalu bagaimanakah kita di Malaysia yang siang malam pagi petang sudah menyambut Ma'al Hijrah ini? Baik, sambutan Ma'al Hijrah masih baru di Malaysia. Tahun 1987, julung-julung kali sambutan Ma'al Hijrah diperkenalkan dan diasaskan oleh Yang Bahagia Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Haji Muhammad Noor, Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu, yang mana dengan inisiatif rakan-rakan dari Pusat Islam telah diasaskan sambutan Ma'al Hijrah. Dia buat logo, ada gambar sarang laba-laba dan macam-macam lagi. Yang mana sebelum tahun 1987, kita di Malaysia hanyalah menyambut awal Muharram saja. Disebabkan bermula tahun 87, orang dah mula bercerita bila Muharram tentang hijrah, lalu cerita Muharram sudah tertinggal. Sedangkan Muharram ini mustahak juga untuk kita cerita, kerana ia hanya adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada bulan Muharram ini ada fadilat Ashura, yang mana pada Ashura disunatkan berpuasa. Tapi tak dapat nak cerita lagi dah, sebab kita dah banyak bercerita tentang hijrah. Timbul pertanyaan, habis salah ke kalau cerita hijrah di musim Muharram? Tidak salah. Sebab 16 tahun selepas Nabi SAW hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. 16 tahun selepas hijrah. Maknanya pada hari Khamis 8 Rabiul Awal bersamaan 17 hijrah, bersamaan juga tahun 638 Masihi, Umar Al-Khattab menitahkan supaya hijrah dimulakan kiraannya pada tahun itu. Kenapakah Umar menitahkan supaya atau memerintahkan supaya dibuat 1 tahun orang Islam? Sebab ada satu konflik ataupun perselisihan pendapat di kalangan para sahabat, khususnya gubernur-gubernur di zaman Umar Al-Khattab, yang keliru dengan arahan yang diberikan oleh Umar. Mereka keliru, ada masanya kalau dalam riwayat Maimun bin Mahran, dia keliru sama ada surat itu bulannya betul, tahunnya kosong. Sebab zaman itu tak ada yang tahun tak wujud. Orang Islam tak pernah ada tahun. Berbeza dengan kalender orang Rom. Orang Rom dia ada kalender Julian yang dah wujud tahun 46 sebelum Masihi, yang diasaskan oleh Julius Caesar dan mula digunakan pada tahun 45 sebelum Masihi. Orang Islam tak ada tahun. Zaman itu tahun hanya mengikut sempena. Nabi lahir 55 hari selepas serangan tentera bergajah, jadi tahun tu panggil tahun gajah. Tahun Hajar Aswad, tahun banjir besar dan macam-macam lagi. Zaman Abu Bakar tak ada tahun juga. Sebab Nabi tak buat, takkan dia nak buat. Siapa berani? Tapi bila Umar jadi pemimpin, ada cadangan supaya kita kena buat juga tahun untuk maslahah. Apatah lagi kita negara yang makin berkembang.
Jadi kita kena ada satu sistem kalender supaya senang kita nak buat perancangan. Umar bersetuju. Lalu kata Umar, "Du'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu min at-tarikh." Baiklah, panggil cerdik pandai di kampung kita, di negara kita ini, kumpulkan mereka supaya mereka boleh beri pendapat apakah peristiwa yang boleh dijadikan acuan untuk kita startkan tahun Islam. Ada di kalangan cendekiawan yang mencadangkan, tuan, kita guna sama je lah kalender Julian yang diasaskan oleh Julius Caesar. Dah wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi, tuan. Apa salah kita standardize saja, gunakan. Kalender Julian ini lama dah, sekarang dah tak ada, sekarang Gregorian. Jadi kalender Julian ni dicadangkan oleh cerdik pandai kepada Umar untuk kita guna sama. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Kalau setakat guna yang orang, baik aku tak payah buat jawatan kuasa, aku sendiri boleh buat keputusan begitu. Tujuan buat jawatan kuasa, panggil orang cerdik, panggil sarjana untuk fikir benda baru. Kita buat apa nak ikut orang, kita buat yang kita. Kemudian mereka usulkan lagi. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kanat al-qadayati allati untafiqat lahu wa yumkin an yuwarrikha biha arba'ah. Maka kata Ibn Hajar, para sahabat pun berbincanglah, bermesyuarat, berseminar, bersimposium. Akhirnya mereka telah bincang masak-masak. Ada 4 event yang pernah berlaku kepada diri baginda Nabi yang boleh dijadikan permulaan kiraan tahun Islam. Apakah 4 event itu? Maulidih, wa mab'asih, wa hijratih, wa wafatih. Pertama, ada yang usulkan kita start daripada Nabi lahir. Jadi Nabi punya kelahiran kita kira itulah yang first year. Second, ada yang mencadang wa mab'asih, ambil tahun dia diutuskan sebagai Nabi. Usul yang ketiga, wa hijratih, kita ambil hijrahnya Nabi. Tapi ada usul yang keempat, wa wafatih, kita ambil tarikh dia meninggal, dia wafat. Cendekiawan bahaskan, buat seminar, buat bengkel, farajaha indahum ja'alaha minal hijrah. Sepakat mereka setuju ambil hijrah. Apa sebab? Li'anna al-maulid wal mab'ath, kerana 2 event, iaitu lahirnya Nabi dan tarikh dia dilantik sebagai Nabi, la yakhlu wahid minhuma minan niza'. Perdebatan tentang bila tarikh yang tepat masih belum selesai. Fi ta'yinis sanah, pada menentukan tahun berapa, itu para sahabat sendiri pun tak tahu. Nabi lahir tahun bila, hari apa, tidak ada ketetapan. Bukan zaman itu, sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun kalau kita sambut Maulid Rasul, ada setengah penceramah dia kata tak boleh sambut, sebab itu tarikh kita sambut itu adalah tarikh kewafatan Nabi. Adalah dalil-dalil dia. Jadi masih belum selesai sampai sekarang. Jadi kata para sahabat, jangan ambil maulid, jangan ambil tarikh diutuskan. Wa amma waqtul wafat fa'aradu anhu. Waktu wafat Nabi pun tak boleh ambil. Lima tuwaqqi'u bi dzikrihi minal asaf alaih fahsara fil hijrah. Sebab kata sahabat, kalau kita ambil tarikh wafat Nabi sebagai tarikh permulaan Islam, nescaya tiap-tiap tahun umat Islam menyambut tahun baru dengan tangisan dan kesedihan. Sebab mengenangkan Nabi dah pergi meninggalkan kita. Betul juga. Sambutan 1 Muharram, biasa masjid buat baca doa awal tahun, akhir tahun dengan awal tahun. Lepas tu pakat menangis ramai-ramai, panggil nasyid, nyanyi lagu Laukana Bainana. Kalaulah Nabi ada. Ni menyambut tahun baru ni. Maka kata sahabat tak boleh. Masuk tahun baru mesti mau semangat. Lalu kata mereka, fanhasara fil hijrah. Sepakat mengatakan ambil hijrah lah. Jadi itulah punca kita di Malaysia bulan Muharram sambut hijrah. Kerana mengenang Umar Al-Khattab meletakkan bulan ini sebagai kiraan yang pertama daripada hijrahnya Nabi SAW. Mengapakah juga dipilih hijrah ini? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat hijrah ini dia sunnatullah. Tidak ada manusia dalam dunia yang dia takkan hijrah. Mustahil. Sebab itu manusia, sama ada dia sedar ataupun tidak, dia sentiasa berhijrah. Dari satu lokasi ke satu lokasi, dari satu fasa ke satu fasa.
Macam dulu kita manusia duduk di satu alam namanya alam roh. Tidak kekal duduk di alam roh, hijrah kita ke satu alam namanya alam rahim. Alam rahim juga tidak kekal, entah 9 bulan, ada yang 8 bulan. Tidak kekal, hijrahkah kita pergi pula ke alam dunia yang sekarang kita sedang lalui. Ada orang duduk di alam dunia ni bergantung, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 120 tahun terpulang. Tapi tidak kekal, sunnatullah. Dia mesti hijrah lagi, pergi pula satu alam namanya alam barzakh. Alam barzakh juga tidak juga kekal, sampai masanya tiupan sangkakala, hijrah dia lagi ke alam namanya alam akhirat. Alam akhirat ni juga ada fasa-fasanya, fasa mahsyarnya, fasa hisab, fasa macam-macam lah, nak menyampaikan kita ke lokasi abadi, sama ada surga ataupun neraka. Artinya hijrah adalah sunnatullah. Kita bekerja, berhijrah. Misalnya dulu dia ni askar, mula-mula dia kerja tu dulu lance corporal, hijrah naik jadi corporal, corporal pindah naik jadi sarjan, sarjan pindah naik staff sarjan, itu hijrah. Staff sarjan naik hijrah jadi regiment sarjan major, RSM. RSM pindah naik lieutenant muda, lieutenant muda hijrah jadi lieutenant, lieutenant pindah jadi captain, captain pindah jadi major, major pindah jadi Allahyarham major, dan begitulah seterusnya. Artinya sunnatullah. Mana ada orang yang kekal? Tidak ada. Sebab itu kita sekarang ni, selepas daripada tahun 2020 BC, BC ni bukan before Christ, before COVID. 2020 BC dengan 2020 AC lain. After COVID, before COVID lain. Kita hijrah 100%. Semua tak nampak mulut. Senyum ke tak senyum, kita pun tak tahu. Dia ketawa pun tak tahu dia bunyi ke tak ada bunyi. Kita orang penceramah ialah, orang dah 3 bulan tak pergi masjid. Masjid hidup, tapi 3 orang saja yang bertugas. Saya masjid negeri, saya bertugas masjid negeri Pahang. Masjid buka, tapi bukan public. Kita tak ada istilah masjid ditutup 100%. No such thing. Kita buka masjid, tapi hanya untuk menghidupkan syiar. Azan dan solat jemaah tetap berjalan. Orang ramai tak datang masjid. Dia jadi imam di rumah, champion. 1 bulan jadi imam tarawih, imam import. Ingat senang menjadi imam tarawih. Mula-mula tengok sirih jugalah, tapi lama-lama hafal. Lama-lama dia hafal. Mula-mula pandang juga mushaf. Kesannya adalah majlis ilmu tak ada. 3 bulan ceramah depan kamera. Rakam, pacak kamera macam ni, orang tak ada. Penceramah pun dah setengah gila juga. Cakap dengan kamera, buat kelakar dia lah, ketawa seorang, wah, buat live apa semua. Orang dah terbiasa tengok majlis ilmu di rumah. 3 bulan. Tiba-tiba masjid buka, nak suruh jemaah datang dengar ceramah. Tuan-tuan ingat kita ada masa untuk sakit kepala? Tak ada masa. Tapi KKM, MKN dia buat peraturan penjarakan ketika ceramah agama. Kita jawab, masjid tak ada masalah. Memang time ceramah, penjarakan dah sentiasa ada daripada dulu lagi dah. Tak payah suruh, memang jarak-jarak tu memang jauh. So, mesti cari tiang lah, mesti cari tiang punya. Daripada dulu lah jarak, mana ada ceramah rapat-rapat. Kecuali panggil Ustaz Somad, itu lain, sampai sini duduknya. Itu lain. Tapi kita boleh rasakan perubahan. Jemaah yang datang barangkali dah 3 bulan tak datang. Bila datang tu dia ada terkelip-kelip mata dia tu, macam tak tahulah, macam dengar taklimat COVID petang-petang, macam seolah macam begitu. Tapi inilah perubahan sunnatullah. Sistem masuk masjid kena cek macam-macam lagi. Sebab itu kita tak bincangkan. Yang penting kita balik kepada cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar memilih hijrah sebagai permulaan tahun Islam untuk memberi semangat kepada kita bahawa hijrah itu susah, tetapi boleh dibuat andai kata kita dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab itu manusia nak berjaya, dia mesti hijrah. Dan siapa yang hijrah, Tuhan janji akan berikan dia rezeki daripada sumber yang melimpah ruah. Wa may yuhajir fi sabilillah
yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang hijrah, pindah, sanggup bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi, aku akan bukakan kepadanya rezeki yang luas dan makmur. Surah An-Nisa ayat 100. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, lihat, bangsa yang hijrah adalah bangsa yang berjaya. Bangsa yang merantau pasti berjaya. Tengoklah. Sebab Tuhan dah berjanji, siapa saja merantau, aku akan bukakan pintu rezeki untuk dia. Itu hikmah hijrah. Tengok di Malaysia. Di Malaysia, kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, itu dia bangsa hijrah. Sama ada kita sensitif ke tak sensitif, mereka bangsa hijrah. Kita tak kata pendatang, mereka hijrah. Dia ada negara dia, asal-usul nenek moyangnya. Dia ada clan, Chinese clan. Dia ada Tan, Chan, Ching, Kuan, Guan, Ho, Wei, Wei, Eng, Wong, Kan, Kim, Ling, Ong, Heng, Go, Go, Ko, Tio, Chong, Chu. Itu dia punya family clan dia daripada tanah besar China. Dia datang ke sini. Dan di Malaysia memang didapati keluarga yang berhijrah ini semua kaya belaka. Dan dalam ramai-ramai family clan Chinese, Tan, Chan, Chin sampai Tio, Chong, Chu, yang paling kaya keluarga Lim. Paling kaya sekali. Dia ada Lim, Li, Yo. 3 family clan daripada mainland China yang hijrah ramai-ramai. Dia ada family anak cucu cicit dia sampai 5 generasi. Namanya akan start dengan nama itu. Lim, apa ke, bantailah, taruhlah yang apa nama dia sendiri. Kalau family Lim saja 12.27 bilion. Kekayaan family Lim saja. Ini bukan Lim tertentu yang duduk Penang ke mana, bukan tuan-tuan. Janganlah bayang-bayang, berdosa nanti. Keseluruhan. Keseluruhan. Keluarga 2 terkaya keluarga Li. Li kaya. Li 8.6 bilion. Lepas tu kawan-kawan kita kalau Cina kau nama apa? Li sekian-sekian. Kalau dia miskin suruh dia tukar nama je lah. Engkau Li, keluarga engkau aset saja 8.6 bilion. Yang keluar senaran ni majalah Forbes. Forbes ni kerja dia busybody dengan harta orang. Tu kerja dia. Dia memang kaji betul berapa duit orang tu ada. 8.6 bilion. Sebab tu orang nama Li jarang miskin. Paling tu pun Lee Chong Wei. Tu pun kaya jugalah main badminton. Kaya juga. Ada satu keluarga bawah sikit, keluarga Yo. 4.3 bilion. Ni semua bilion-bilion semua. Dan ini bukan fitnah. Apa pula cerita duit orang bukannya fitnah. Cerita membuktikan benar kalau disebut orang yang hijrah itu pasti dapat kejayaan. Bahkan kalau Bumi Putera Melayu pun, kalau yang asal daripada tempat hijrah, itu pun lebih berjaya berbanding anak tempatan lokal. Nak Melayu kan ada juga campurannya. Melayu kan ada Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau, macam-macam lah. Macam sini ada pula Siam, macam-macam lagi. Kalau yang datang dari penghijrahan, itu lebih berjaya daripada yang lahir anak pinak di sini. Perhatikanlah. Sebab telah diberi janji oleh Tuhan. Kalau orang Cina bukan sekadar di Malaysia, bahkan mana-mana Cina saja yang berhijrah ke seluruh dunia, majalah Forbes mengatakan orang Cina yang tinggal di luar mainland China, mereka kuasai aset dunia lebih pada 3 trilion US dollar. Kaya betul. Kaya betul. Mereka kuasai 81% ekonomi di Thailand. Mereka kuasai 73% ekonomi di Indonesia. Mereka kuasai 60% ekonomi di Filipina. Dan mereka kuasai kurang lebih lah 63% ekonomi di negara kita. Suka tak suka, marah ataupun gembira, kerana apa mereka berjaya? Mereka orang merantau. Orang merantau jauh lebih berjaya daripada orang tempatan. Dan itu adalah fakta. Saya ingat Bangladesh pun tak lama lagi. Saya ingat dia buka supermarket lagi besar daripada kita. Don't play. Sekarang ni dia beli mesin jahit saja satu. Gede. Lama-lama dia boleh buka lebih besar daripada itulah. Sebab orang merantau berdagang, dia ada semangat untuk mencipta kejayaan. Berbanding dengan orang yang tidak mau merantau atau tak pernah keluar pun daripada kampung dia. Kata para ulama tafsir ketika mengulas ayat An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah Allah buka rezeki dia. Kata ulama tafsir, jangankan manusia, haiwan sekalipun, kalau mereka terdiri daripada haiwan hijrah, haiwan itu akan lebih berjaya berbanding haiwan yang lain.
Perhatikanlah. Macam di dunia sekarang kalau kita cerita burung, Langkawi dia terror dengan burung dia. Burung besar burung, Langkawi. Orang panggil helang kawi itu kuat bahasa Arab. Langkawi. Helang yang gagah perkasa, Langkawi. Dalam dunia ada 10,000 spesies burung kurang lebih. Daripada 10,000 spesies burung, 1,800 spesies adalah daripada jenis migratory birds, burung hijrah. Macam kita di Langkawi kurang lebih ada 230 spesies burung, sama ada burung residen maupun burung hijrah, mana bumi putera ataupun bukan bumi putera. Yang paling popular burung lang merah, ataupun orang panggil Brahmini kite, apa ke nama. Baru-baru ni Bahduli tuanku Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badlisha berkenan memberikan kunia gelar Mahawangsa, apa ke nama, burung Mahawangsa. Betul, burung helang merah yang menjadi simbol kepada kegagahan Langkawi. Kalau kita di Langkawi ni, kalau kawasan Sungai Kilim yang menjadi sebahagian daripada Langkawi Geopark, itu memang heaven betul untuk kawasan burung-burung hijrah. Antara burung hijrah yang singgah, brown shrike, tirjup coklat, ataupun Chinese pond heron, pocong Cina, apa. Ini semua burung hijrah, memang cantik-cantik. Kalau jurugambar foto, saya berhamkan tiap-tiap tahun, ni before Covid lah, after Covid tak tahu ada tidak. Before Covid, Langkawi ada acara apa ke, ambil gambar, panggil orang luar datang. Pengsan dia tengok burung hijrah, cantik-cantik. Warna-warni macam lukisan, memang cantik betul. Dan ada juga spesies-spesies lokal, bumi putera sejati yang rare, kunyit topeng hitam. Itu memang payah, Kuantan memang tak jumpa lah. Lang gunung, pekaka emas, pekaka buaya, pekaka bakau, azab pekaka Langkawi lah. Tapi kalau kita kaji, burung-burung ini kebanyakannya adalah burung hijrah. Dan burung-burung hijrah ini dia tidak besar, tapi mereka boleh terbang 20,000 kilometer daripada kutub utara sampai kutub selatan. Kalau di tanah besar, dia akan singgah di Kuala Gula Bagan Serai, dan tengok, sebab Tuhan dah janji, siapa hijrah aku buka rezeki dia. Burung daripada Antartika dia terbang nak pergi ke Australia, singgah di Kuala Gula Bagan Serai, kerajaan Perak baik buat sanctuary burung, bagi makan free. Bayangkanlah, burung makan free, tak payah isi borang. Tak payah sign YB apa, tak ada. Nak kena recommend penghulu ke pengusi JKK, tak ada. Kau datang, kau makan. Siapa sangka dia disediakan makan? Daripada Kuala Gula, dia terbang pula pergi sepadan Pahang, naik Fraser Hill. Fraser Hill diraup. Fraser Hill memang tiap-tiap tahun dia buat acara teropong burung. Tak kerja teropong burung, kerja seperong, skodeng burung. Nengok burung. Ada orang suka bagi kita gelak alam, dia kerja tengok burung. Ada orang dia suka, dia tengok burung tu, dia nampak kebesaran Allah, dia suka. Tapi di Fraser Hill makan free lagi. Fraser Hill dia turun pula, pergi pula Selangor, lalu Zoo Negara di Melawati, Pulau Kelang. Zoo Negara makan memang dah free dah situ. Dan penjaga burung, mana dia kenal burung tempatan ke, mustautin ke, musafir ke, makan je lah, free lagi. Sepanjang perjalanan kenyang dia. Daripada Zoo Negara, dia ikut juga laluan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Dia tak boleh keluar daripada tu. Kalau tak jumpa pun sudah susah kita. Dia lalu Cyberjaya Putrajaya, singgah pula di wetland. Makan lagi, kenyang lagi. Sampailah penghujung lokasi dia akan berehat di Tanjung Piai, penghujung benua Asia. Mereka terbang 2 kali setahun. Sepanjang perjalanan Allah beri rezeki pada mereka. Berbanding dengan kawan-kawan burung yang pemalas-pemalas, ketika masuk musim sejuk tak nak hijrah, kau duduklah dekat Antartika tu, keras begitu ya. Nak makan apa? Tanah semua salji paras lutut. Nak makan apa? Bukan ada boleh simpan sayur dalam peti ais, tak ada. Tapi kerana malas hijrah, dia tak akan dapat survive pun sepanjang musim sejuk.
Saya pernah tanya orang yang pandai, yang kaji-kaji pasal burung ni lah. Saya kata, bang, macam mana burung ni dia boleh terbang begitu jauh? Ada satu burung, saya tak pasti dekat dengan Sungai Kilim ataupun Langkawi Geopark dia ada singgah. Satu burung namanya Arctic Tern. Arctic Tern ni burung kutub utara. Burung kutub utara ni dia tidak besar, 36 cm Tapi dia punya champion, dia terbang 70,900 km selama 22 minggu. Kecil saja. Dia merentas sepanjang pantai barat daripada Alaska, Kanada, masuk Amerika, turun ke Amerika Latin, kemudian dia melintas sepanjang pantai daripada Eropah, dari Afrika sampai Eropah, sampai Asia, sampai negara kita. Dia bukanlah burung lang sebesar dataran tuan-tuan punya burung besar itu. Tak, dia kecil je, 36 cm. Saya tanya pakar-pakar yang minat kajian burung ni, macam mana dia boleh terbang begitu jauh? Tak penat ke dia? Dia kata ini kerja Allah Ta'ala. Rupanya burung-burung ni yang tuan-tuan tengok comel-comel ni, yang datang hijrah ni, dia orang terbang menggunakan jet stream. Apa makna jet stream? Orang yang duduk aviation, orang penerbangan, dia faham istilah jet stream, iaitu angin yang bertiup daripada barat ke timur. Dia ada dua jet stream, dia panggil polar jet stream, satu lagi subtropical jet stream. Jadi dia rupanya atas langit ni ada satu terowong udara Tuhan buat. Burung-burung yang kecil-kecil ni, dia duduk dalam lorong itu, dia boleh tak payah kibarkan sayap dia. Dia boleh relax saja. Boleh tidur lah. Dia akan dibawa oleh arus itu. Sebab itu pilot yang senior-senior, 4 balak punya pilot, dia boleh cari ini. Kalau dia boleh cari mana jet stream, dia boleh pergi daripada KL sampai Washington sekejap. Janji dia tahu terowong tu mana. 4 balak kata lah, dia ada mata dia lain sikit. Kalau baru satu calik dia lambat sikit lah. Dia akan relax bawa kapal terbang itu. Bayangkanlah tuan-tuan ya, terbang 153 km sejam. Burung-burung nampak saja kecil, 153 km sejam. Mata dia orang mana pakai cermin mata? Mana ada visor cermin? Kita bawa motor 25 km sejam, berai-rai menangis. Begini menangis, 25 km sejam. Dia boleh bawa 153. Macam mana boleh jadi macam tu? Ini Tuhan punya kekayaan. Burung dia ada dia punya highway dia. Tu sebab masa mula-mula KLCC nak dibina dulu, yang cerita pada saya engineer KLCC duduk kat Shah Alam. Dia cerita burung ni dia punya laluan, dia punya polar jet tu, dia memang ikut highway dia je. Jadi dia kata start dulu KLCC tu, sebelum KLCC dia stable kuda apa begitulah. Jadi itu laluan polar jet, laluan burung. Burung terbang situ semua tutup mata. Sebab itu jalan dia. Dia baring macam tu je. Bila buat KLCC, engineer semua terperanjat. Hari-hari ada burung langgar. Mati burung. Gong, gong, gong. Burung ni buta ke? Rupa dia terbang tutup mata. Autopilot kalau kita. Rupa tu laluan. Jadi macam mana dia nak elakkan supaya KLCC tidak jadi mangsa dilanggar oleh burung-burung ini? Ini kerja engineer lah. Kerja engineer. Dia pasang satu beacon ke apa, cahaya entah apa-apa. Saya pun tak faham istilah dia lah. Jadi cahaya tu daripada jauh, burung tu yang sedang tutup mata, dia tidur, dia akan terperasan ada cahaya kelipan pada bangunan itu. Dia akan tukar dia punya laluan dia. Dah lama-lama dah cerdik lah burung tu. Dah okey lah, dia dah tahu. Dia dah pesan nak cucu dia, kau jangan lalu, ni ada bangunan 2 ni. Mula-mula lu asyik mati burung. Sama juga kalau oil and gas buat tengah-tengah laut sana, tempat pelantar minyak pun sama. Bila mula-mula buat, mesti asyik kena langgar. Sebab burung kata ni kan jalan aku, yang kau buat siapa suruh. Jadi dia kena ada tipu sikit supaya dia orang mengelak. Ini kebesaran Allah. Baik itu Tuhan berjanji, mu hijrah, aku beri kekayaan, rezeki lebih daripada biasa. Sama jugalah tuan-tuan ya. Kalau macam di tempat kita ni,
macam tuan-tuan di Langkawi suka makan ikan. Tadi saya petang tadi pun makan laksa ikan seekor. Yalah, saya orang Kuantan, ikan ni biasa. Bagi saya tak adalah benda heran dengan ikan ni. Tapi rupa orang kaya-kaya, dia tak makan ikan serupa kita. Orang kaya-kaya dia makan ikan salmon. Salmon kalau jenis Chinook, dia punya harganya, kalau yang Pacific Origin lah, dia punya harga begitu mahal. Satu kerat saja, satu juring, orang Pantai Timur panggil satu juring tu saja RM573. Satu juring, sekeping itu je. Ini yang Pacific Origin. Apa sebab ikan salmon mahal? Ikan salmon ni khasiatnya tinggi. Kajian daripada European Journal of Clinical Nutrition, setiap 100 gram salmon dia ada omega 3 sebesar 2018 mg. Tuna kuantiti yang sama cuma ada 243 mg. Sebab itu ikan salmon boleh dimakan begitu macam roti gardenia. Boleh dimakan begitu saja. Boleh gigit saja. Salmon. Jepun gigit tepi sungai tu je. Gitu je. Ikan tu apa nama, macam kita payah nak jumpa sebab kita kebanyakan salmon yang ada di kedai salmon sangkar. Salmon sangkar tu RM80 je sekilo. Salmon ni rupanya dia jadi mahal dan khasiatnya tinggi sebab dia haiwan hijrah. Salmon ni dia hidup di dua jenis air. Air tawar, air masin. Rupanya salmon ini dia asalnya lahir di sungai. Telurnya semua di sungai. Tapi dia akan membesar dan bermain di tengah laut. Dan bila dia dah pencen, dia akan balik semula ke sungai. Dia tak nak pencen di laut sebab dia asal daripada sungai. Jadi perjalanan dia nak balik ke sungai bukan naik feri, tidak. Dia nak balik ke sungai, dia berenang 6 bulan melawan arus laut daripada North Pacific Ocean, dari Bering Sea sampai ke Yukon River di Alaska, jaraknya 3,000 km, naik bukit 7,000 kaki lagi. National Geographic tiap tahun ada buat cerita pengembaraan salmon daripada laut balik ke sungai. Dalam perjalanan itu, dia pakai slow motion punya kamera, kita boleh tengok ikan melompat-lompat batu-batuan itu. Tapi bukan senang. Masa dia hijrah, itu musuh banyak. Beruang memang buat kemah betul. Buat camping betul tepi sungai. Yukon River tu, tunggu. Melompat ikan, pap, dia tangkap. Jadi mana yang melepasi daripada ancaman, memang itu ikan paling mahal sekali. Tak campur kaki pancing lagi. Kenapa nilainya begitu tinggi? Kerana dia adalah binatang hijrah. Tapi sebab orang Malaysia ni, dia rasa yang datang pada mereka semuanya hebat semua. Dia tak tahu di Malaysia pun kita ada ikan hijrah juga, tapi tak begitu popular. Bagi orang Perak, dia tahu ada satu ikan namanya ikan loma. Ikan loma ni dia di sungai Kuala Rui di Gerik, Perak. Dia sama juga sebenarnya. Dia bertelur di sungai, tapi dia bermain di tasik cenderuh. Jadi tiap-tiap tahun bulan 9 sampai bulan 11, orang akan penuh sepanjang sungai menyauk ikan loma ini. Tapi sebab cerita ikan loma ni tidak di National Geographic kan, jadi orang tak berapa pandang sangatlah ikan loma. Tak berapa pandang. Sama juga tadi saya sebut, ikan salmon dia punya omega 3-nya 2018 mg. Sebenarnya ikan terubuk 6 kali ganda kandungan omega 3 daripada salmon. Tapi sebab ikan terubuk tidak di National Geographic kan, tapi di ikan masin kan saja. Jadi tak ada lah orang cerita rugi tu buat ikan masin ya? Nah itu hak masing-masing lah, hak Sarawak lah nak buat apa dia punya suka. Tapi tak di National Geographic kan, tak ada lah, orang tak tahu. Hijrah lah. Sama juga penyu. Penyu ni binatang hijrah. Penyu binatang hijrah. Sebab itu penyu bukan hak milik mana-mana negeri di Malaysia. Terengganu dulu declare penyu dia. Tak. Penyu ni asal daripada Australia. Cuma dia singgah banyak tempat. Tiap-tiap tahun penyu berenang 3,000 km
Daripada dalam masa 58 hingga 73 hari, daripada Australia sampailah ke negara kita. Dan sebenarnya dia singgah di banyak tempat. Di Malaysia Timur pun dia singgah, di Sabah dia singgah. Di Malaysia, di Pahang dia singgah, di Cerating ada. Di Mersing pun singgah, di air Papan dia singgah. Tapi sebab Pahang dengan Johor, dia tak ambil tahu sangat hal penyu. Sebab dia sibuk bola, jadi dia tak ambil tahu sangat lah hal penyu ni. Singgah lah, ada makan, tak ada balik je lah. Macam Terengganu, dia minyak banyak, jadi duit tak habis. Marah pula orang Terengganu kan. Dia ada duit lah nak buat sanctuary penyu. Sanctuary penyu mahal tuan-tuan, kena buat universiti. Sebab kita nak kaji penyu punya pergerakan, kena pakai sonar, ada satelit, ada teknologi lah. Bukan sanctuary burung tak apa, tabur makan dia singgah je lah. Ini penyu besar, daripada dia kecil tu nak jaga macam tadi kau, suhunya apa. Dia kan penyu beranak tinggal. Anak dia kita menjaga. Jaga, tagging, satelit, bobor nama. Terengganu duit tak habis dia buat. Siap buat universiti. Universiti Malaysia Terengganu. Kerjanya antara kaji penyu. Dia ada diploma in penyu, ada ijazah in bidang penyu, ada master in penyu, PhD in penyu, doktor penyu, profesor penyu. Sebab nak kaji benda itu. Tapi penyu ini, dia binatang yang hijrah. Tuhan angkat darjatnya, dia beranak tinggal apa orang jaga anak dia. Sebab dia hijrah. Saya juga pernah tanya kepada orang pakar oceanografi. Macam mana penyu, pemalas, jalan terhege-hege, tapi boleh berenang daripada Australia sampai sini ya. Terror betul penyu. Tengok kan fizikal dia terhege-hege. Macam mana dia boleh berenang begitu jauh sekali? Rupanya ini Allah Ta'ala punya kuasa lah. Kata pakar-pakar oceanografi, penyu ni di tengah lautan sana ada satu aliran dipanggil EAC, East Australia Current. East Australia Current ni dia macam super highway dalam lautan, yang mana tiap-tiap tahun ada ribuan ikan-ikan kecil akan gunakan highway ini untuk bergerak daripada the Great Barrier Reef sampailah Sydney Harbour. Dia ada macam terowong dalam laut. Yang ni kita level-level kita tak nampak. Ini orang makam tinggi saja boleh nampak. Makam ikan sajalah boleh nampak. Kecuali tuan-tuan ada keturunan Aquaman sikit mungkinlah boleh kenal. Tapi level kita tak kenal. Dalam YouTube ada orang cuba untuk nak visualizekan EAC ni, tapi tak dapat. Dia bila kita berenang, masuk dalam terowong tu, tuan-tuan boleh baring je. Dia akan bergerak sendiri, automatik, macam eskalator. Kalau tuan-tuan balikkan rajin, buka CD, cari kartun Finding Nemo. Ada digambarkan pergerakan bapa si Nemo tu mencari anaknya sampai Sydney, lawan obo-obo, akhirnya geng penyu bawa naik EAC, East Australian Current. Walaupun tu kartun, itulah gambaran sebenar di lautan. Rupanya ikan-ikan kecil ni dia boleh masuk ke situ. Kalau nelayan kita terror bab tu, wah tak payah kerja kuat lah, cari EAC mana. Tahan di dalam tu, berapa banyak dengan penyu-penyu boleh angkut sekali. Tapi Tuhan hijabkanlah daripada kita. Itu untuk rahmat dia kepada haiwan-haiwan kecil. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, justru hijrah, kata ulama, dalam Quran Tuhan ulang-ulang 28 kali nak menunjukkan pentingnya hijrah. Past tense ada 12 kali, future and present tense ada 3 kali, singular ada sekali, plural ada 4 kali. Perintah hijrah ada 6 ayat. Perintah hijrah kepada orang perempuan ada 1 ayat. Hijrah makaniah, hijrah dari satu tempat ke satu tempat, 2 ayat. Surah An-Nisa ayat 100 dan surah Al-Hajj ayat 58. Hijrah maknawiyah, hijrah secara falsafah, itu sebut 2 kali juga dalam surah Al-Ankabut ayat 26 dan surah Muddathir ayat yang kelima. Atas faktor-faktor inilah Umar Al-Khattab mengambil hijrah sebagai kiraan tahun pertama Islam. Sebab itu bagi kita mengambil iktibar daripada ini, jom, mesti mau hijrah. Sesuai tajuk kita, nak stay atau hijrah, mesti mau hijrah. Mesti mau hijrah. Bukan tinggalkan Pulau Langkawi, tak mesti. Tapi perubahan sikap, macam-macam lah yang kita maksudkan sebagai hijrah. Cuma pada malam ini, wajar untuk kita bincangkan juga. Sebanyak-banyak hijrah,
Hijrah apakah hijrah yang terbaik sekali untuk kita lakukan? Apa hijrah terbaik? Soalan ini pernah ditanya oleh sahabat kepada baginda Nabi SAW. Sahabat ni lama dah, dia orang pun nak tahu apakah hijrah yang terbaik sekali ya Rasulullah. Ada satu hari, kata sahabat, ada satu orang laki-laki datang jumpa Nabi, tanya 5 soalan. Dia tanya Nabi satu persatu. Pertama dia tanya, ya Rasul, ayu a'mali afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan atau ibadat yang paling the best, afdal? Ini sebelum kita bincang, kita tengok metodologi pendidikan. Nabi dia bukan sekadar dakwah kepada sahabat, tapi dia tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Kita groom dia. Di Malaysia penceramah sekarang dakwah tidak ada tarbiyah. Kita touch go, tarbiyah tak ada. Maka kita panggil dakwah dan terbiah sajalah, terbiah. Apatah lagi kita pula menjawab soalan-soalan dengan orang ramai dengan memberi jawapan yang tidak tarbiyah. Orang tanya hukum, ustaz kalau semayang pakai jersey bola boleh tak ustaz? Kita nak mudah, boleh sah selama mana tutup aurat. Betul. Tarbiyah tak ada lah. Kalau tarbiyah mesti mau ajar dia. Boleh, tapi afdal pakai putih, pakai wangi-wangi, pakai cantik-cantik. Itu cara Nabi buat. Nabi dia bukan sekadar seru, tapi groom. Sebab itu sahabat kalau dengan Nabi tak tanya soalan remeh. Dia akan tanya, ya Rasul kalau ibadat apa yang the best? Dia orang tak tanya, kalau gini boleh tak? Tak. Dia dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah. Jadi balik kepada soalan sahabat, dia tanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling terbaik sekali? Nabi jawab, amalan paling terbaik tulul qiyam. Amalan paling terbaik untuk engkau buat adalah berdiri lama dalam sembahyang. Ini payah sikitlah nak buat. Berdiri lama dalam sembahyang. Nabi kalau sembahyang memang lama. Walaupun ada penceramah bagi tahu jangan sembahyang lama sangat, sebab nanti kita akan menyebabkan orang marah kalau imam baca panjang. Nabi dulu baca pendek. Baik, pendeknya Nabi itu bukan pendek macam kita. Izaja, ina a'taina, kuliah, itu memang pendek betul. Nabi punya ukuran pendek lain. Sebab itu ulama membahaskan, Nabi kalau sembahyang fardu, apa bacaan di dalam sembahyang subuh? Ada satu riwayat kata Amr bin Haris, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Saya dengar kalau Nabi jadi imam sembahyang subuh, dia akan membaca idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini juzuk 30. Ada berapa ayat? 29 ayat. Tidak pendek jugalah. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat yang berbeza. Ada yang mengatakan Nabi kalau sembahyang subuh dia biasa membaca surah Al-Waqiah. Waqiah berapa ayat? 96 ayat, tidak pendek juga. Atau membaca surah Mu'minun 118 ayat. Ada masa membaca surah At-Tur 49 ayat. Ada masa membaca surah Ar-Rum 60 ayat. Ada masa membaca Yasin 83 ayat. Dan yang paling popular kata sahabat, Nabi membaca surah As-Saffat. Saffat ada 182 ayat. Sehingga kata sahabat, walaupun surah As-Saffat panjang 182 ayat, tapi bagi kami itu biasa saja. Macam izaja, bagi kami biasa. Satu rakaat 180 ayat normal bagi para sahabat. Lah mungkin ada kata, yalah sembahyang subuh memanglah panjang ustaz. Cuba cek sembahyang zuhur berapa panjang Nabi baca. Tuan-tuan, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, laqad kanat salatu zuhri tuqam. Satu hari sembahyang zuhur dah diazankan, fayadhhabu zahib ila al-baqi'. Ada satu orang sahabat dia nak syishi, nak buang air kecil. Masjid Nabi tak ada tandas, so dia pergi ke Baqi'. Baqi', tuan-tuan yang selalu pergi ziarah Madinah, Masjid Nabi yang asal dekat Kubah Hijau, Baqi' dekatlah 400 meter lebih kurang macam tu. Dia pergi ke Baqi', fayaqdi hajatahu thumma yatawadda. Dia pun buang air di situ, kemudian dia cari tempat berwuduk, dia ambil wuduk. Thumma ya'ti wa Rasulullah fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Ketika dia balik semula ke Masjid Nabawi dalam keadaan dah ada air semayang, dia tengok masa tu Nabi
masih rakaat yang pertama sembahyang zuhur. Mana panjanglah bacaan Nabi. Sempat mamat ni, Nabi qomat, dia keluar. Nabi dia datang, masih rakaat pertama. Bakit bukannya dekat. 400 meter juga. Itu kata sahabat, Nabi biasanya baca surah At-Tariq. Itu normal At-Tariq. Tariq dalam 17 ayat. Ada masa Nabi baca surah Al-Buruj, 22 ayat. Dan ada masa Nabi baca surah Al-Lail, 21 ayat. Kalau sembahyang maghrib, biasa ustaz-ustaz, imam-imam dipesan oleh pejabat agama, jabatan agama, maghrib jangan panjang, baca pendek-pendek sudah. Nak ceramah lagi macam-macam. Bagaimanakah Nabi punya kadar pembacaan? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi. Saya biasa dengar Nabi kalau sembahyang maghrib dia membaca surah At-Tur. Ini hadis riwayat Muslim. Surah At-Tur ni juzuk ke-27 dan surah At-Tur ada 49 ayat. Satu rakaat 49 ayat. Dan Nabi kalau sembahyang maghrib kata sahabat dia suka membaca surah-surah yang tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang-panjang. Start daripada surah Qaf sampai suratul Naba. Dan biasanya Nabi baca surah At-Tur 49 ayat atau surah Muhammad 38 ayat atau dia baca surah Mursalat 50 ayat atau surah Al-Anfal 75 ayat ataupun surah Al-A'raf 206 ayat. Kalau sembahyang fardu dah panjang itu, sembahyang sunat Nabi baca panjang mana? Sembahyang sunat Nabi tak ada orang boleh ikut, tak larat. Kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, kata Huzaifah Al-Yamani ni, dia ni sahabat Nabi yang gelarkan sebagai sahibu sirri Rasulullah. Dia penyimpan rahsia Nabi. Setiausaha sulit kanan, SUSK. Kuang-kuang Jusasi lah. Jusasi, Tan Sri lah tu. Kalau zaman sekarang Tan Sri dia. Setiausaha sulit tu. Dia simpan segala rahsia sulit Nabi. Setiausaha sulit, itulah kerja setiausaha sulit. Tapi macam kita di Malaysia, kalau orang politik, setiausaha sulit bukan simpan rahsia. Kalau kan Om Sosok dia banyak SUS, sesulit 1, sesulit 2. Kita pun tak tahu apa kerja. Sebenarnya tak ada kerja pun. Sesulit 1 kerjanya bayar Selcom. Sesulit 2 kerja ambil anak sekolah. Itu je. Tapi beza-beza dia punya gelar. Yang kanan SUSK. Itu kanan. Jabatan Kerajaan. Ada kereta. Ni contoh lah, ni contoh. Tapi yang Huzaifah Al-Yamani ni SUSK. SUSK. Tapi yang paling kanan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah SUSK senior. Maknanya dia yang number 1, terus 3, paling tinggi sekali. Balik pada Huzaifah Al-Yamani, dia cerita. Orang tanya ni, Nabi kalau sembahyang panjang, kalau sembahyang sunat panjang. Setara mana atau setakat mana panjangnya sembahyang Nabi? Kata Huzaifah, ni riwayat oleh Imam Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Kubra. Dia kata, Nabi pernah aku tengok dia sembahyang sunat. Habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca Al-Baqarah. Kata siapa? Aku ingat dia baca 10 ayat je. Tidak, dia baca komplit 286 ayat, 3 juzuk. Rakaat pertama 3 juzuk, 286 ayat. Surah Al-Baqarah saja ada 6221 kalimat, 25500 huruf. Habis Baqarah, aku ingat Nabi nak rukuk, katanya, tak, sambung pula lagi Ali Imran. Surah Ali Imran dia baca komplit 200 ayat. Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis Ali Imran, kata Huzaifah, dia sambung pula Suratul Nisa. Suratul Nisa 176 ayat, 3 juzuk. Maknanya Nabi dalam satu rakaat saja dia baca 662 ayat, 8 juzuk. Tuan-tuan pusing Malaysia, cari imam mana yang boleh baca 8 juzuk satu rakaat. Bukan 8 rakaat, satu rakaat. Nabi seorang. Kenapa imam-imam kita tak boleh buat? Panjang sangat. Imam okey, makmum KO. KO makmum. Ya. Dia ada satu masjid, ni tuan-tuan boleh buat kalau inisiatif ni bagus. Tapi sebab kita masjid tengah bandar tak boleh buat. Orang komplain, kita banyak orang singgah. Kalau masjid Korea, kampungan, taman-taman perumahan, elok buat. Kita buat program khatam Quran dalam sembahyang. Biasa boleh habis 30 juzuk 8 bulan. Syarat imam tu Al-Hafiz lah.
Kalau al-haf tak boleh. Separuh tak boleh, dia kena hafiz betul. Kalau separuh tak boleh hafal lah. Mesti cari al-hafiz. Cari al-hafiz. Dalam semayang kita baca. Tapi kau jangan bantai 10 ayat satu muka, pengsan makmum. Sepotong 2 baris macam tu je. Tapi konsisten daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Nanti asal itu juga bacaannya maghrib. Kita pernah buat 8 bulan khatam. Ini rare. Kalau dapat buat kita rasa megah. Aku khatam Quran tak tunggu Ramadan. Masjid aku bulan biasa pun khatam. Khatam baca tak? Khatam dalam semayang. Wow, rare. Biasa imam datang main tebuk surah. Kita aturkan 30 juz. Bila masalah kita nombor 1, kita tak ada imam al-hafiz. Yang kedua, imam kita nak baca khatam kena hafal 30 juzuk. Kita hafal juz 30 lain. Dia hafal 30 juzuk, kita hafal juz 30 lain. Hafal juz 30 tak khatam. Jadi ada beberapa masjid yang bila kita kempen begini dia nak buat. Tapi dia taruh mushaf macam semain tarawih, letak Quran, Allah, so meja macam Quran. Bila dia letak mushaf, dia bantai je berlagu pula dah. Ya ayyuhalladzina, dia macam taranum pula tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Makmum semua orang pencen. Nak buang air kecil. Akhirnya protes, tulis surat hantar ke mufti. Suruh keluarkan fatwa apa hukum sembahyang fardu membaca masa. Satu kerja pula dah. Kita simpulkan makmum Malaysia belum bersedia. Kecuali yang betul-betul minat saja. Yang betul-betul minat saja. Sebab itu bila sahabat tanya Nabi, apa ibadat paling bagus ya Rasul? Berdiri lama dalam sembahyang. Berapa orang kita pernah berdiri lama dalam sembahyang? Tak ada. Tapi kena cuba jugalah berdiri lama dalam sembahyang. Seumur hidup dapat sekali pun jadilah. Kalau tak larat ikut orang, buat sendiri pun boleh. Sembahyang sunat, dia benarkan baca mushaf. Jadi tuan-tuan sembahyang qiyamul lail, tahu Quran besar, sembahyanglah qiyamul lail, baca Quran. Boleh dibenarkan sembahyang sunat. Mana rakaat pertama 10 ayat, rakaat kedua 10 ayat. Baca biar berlagu-lagu sikit. Alif lam mim. Kau sembahyang. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, syai'ah. Tapi pastikan bekalan elektrik semua, lampu jangan ada trip apa semua. Sebab kalau blackout, diam terus imam. Qul huwallahu ahad. Itu yang diingatnya. Tapi tak apalah, at least cuba. Itulah Nabi semayang bengkak kaki. Ini puncanya yang kita selalu baca hadis dengan hadis. Nabi semayang bengkak kaki apa hal? Sebab berdiri lama. Kita pun semayang bengkak kaki, tapi go out. Salah makan. Nabi memang semayang. Itu antara soalan saya. Sahabat tanya lagi apa haji yang paling afdal, apa macam-macam. Sampai soalan yang kelima saya ringkaskan. Ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu hijrati afdal? Apakah hijrah terbaik sekali ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, antahjura ma kariha rabbuka. Hijrah terbaik nombor 1 adalah kau tinggalkan apa-apa yang Tuhan tak suka kau buat. Tinggalkan. Tuhan tak suka bergaduh, jangan bergaduh. Tuhan tak suka engkau tak bertegur adik-beradik, tegurlah adik-beradik. Tuhan suka tutup aurat sempurna, tutup aurat sempurna. Tuhan tak suka engkau tinggal sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Apa saja kebaikan yang kita buat dengan niat nak menjauhkan murkanya Allah, itulah hijrah yang terbaik sekali. Maka hadirin hadirat sekalian, begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Di atas tajuk nak stay atau nak hijrah. Sudah pastilah kita nak hijrah. Supaya kita ini sentiasa dapat explore benda-benda baru. Allah sayang kita dunia sampai akhirat. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Kerana berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, kita ada had masa tertentu juga untuk pelaksanaan majlis-majlis keilmuan sebegini. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, moga Allah mengembalikan suasana kita
seperti suasana 2020 BC lah, before COVID. Mudah-mudahan dapat kembali meriah majlis-majlis ilmu dan negeri dan negara kita selamat daripada wabak ini, mudah-mudahan. Kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga Allah mempermudahkan majlis dan usaha kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis jazakallahu khairan katsiran, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Badli Shah di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar untuk kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada satu pengumuman sebelum selepas kita selesai solat Isyak berjemaah lagi. Sebelum balik, jangan lupa kita ada sediakan sedikit jamuan di luar sana, insya-Allah. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Saya mewakili pihak penganjur Lembaga Pembangunan Langkawi Lada Masjid Al-Hana merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Datuk di atas kesediaan melapangkan masa hadir ke program kita pada malam ini. Sekalun tahniah juga diucapkan kepada JK penganjur dan barisan Jawatankuasa Masjid Al-Hana yang terlibat sama ada sejarah langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program kita pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang lemah itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.